أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Itu diantaranya. Alhamdulillah, banyak kita syukurkan kepada Allah dan bertasbih berbagai-bagai tasbih dan mengucap takbirkan menanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala sihat wal afiah segala anggota tubuh badan kita dan otak sihat kita dan sebuah akalan kita untuk kita memikirkan di antaranya terhadap kekuasaan Allah Ta'ala dan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hamba dia yang telah meninggal dan telah ada sebahagian semasa hidup di dunia sekarang. Alhamdulillah, malam ini insya-Allah taala pada para penonton bersama setiap mingguan ada tazkirah agama. Sementara waktu kita mengatuk mata pukul 8 berlebih kurang sampai kepada 9 pukul ataupun pukul 9. Alhamdulillah, maklum bagi kita kenyataannya beriman kita dengan hari akhirat. Ini salah satunya kewajipan kita, tak samping kitanya lupa ataupun ini senantiasa kena ingat dan kena ambil tahu bahawasanya salah satunya beriman kita dengan hari akhirat kelak, hari selepas kita hidup dunia yang alam samudara. Sahabat itulah pada para penonton di rumah kita ingat ataupun kita perhati jadi elok sekali-kali bahwasanya kita hidup ni adalah 5 alam. 5 alam yang ternyata yang satu riwayat diceritai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, 5 alam kita hidup. Satu orang panggil alam zarri ataupun alam perut, alam benih. Alam benih itu sama taranya sikap masa ni Allah Ta'ala dengan sekehendaknya ia tak lebih pada setahun. Ni orang panggil alam perut. Inilah kejadian Allah Ta'ala terhadap makhluk, terhadap hamba-hamba, walaupun mereka itu beriman ataupun kufur, mesti melalui alam buai, alam perut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum
la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Sadaqallahu wa maulana al-azim. Bermula Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kamu itu ikutan beradat daripada buai-buai ibu-ibu kamu. Nah, min butuni ummahatikum, daripada buai perut ibu kita. Ha ni nyata. Nah, tak boleh lari. Marilah sebut sifat dengan manusia, mana binatang-binatang atas muka bumi walaupun lain daripada manusia, memang wajib yang Allah Ta'ala memberadabkan dengan buai. Ini sebagai awal lalu kita. Hal keadaan la ta'lamuna syai'a, ia tak tahu ataupun tak reti daripada tiap-tiap perkara. Satu perkara pun, syai'an. Nah, kita mengaji kalimah syai'an, iaitu isim nakirah. Satu perkara. Ni maklum kalau kita tengok budak-budak yang baru beranak. Nah, tak kira lah binatang lain pun dia makin. Tak tahu sekarang sungguh ni. Nah, walaha dia tu satu sifat manusia. Akan cukup Allah Ta'ala beri 2 biji mata, sepasai kaki, sepasai tangan, setokok otak. Tapi dalam hati Tuhan tidak bubuhkan sifat pengertian. Nah, tak memasukkan satu nur akayan. Ini orang panggil ada tapak. Kerana ia tidak ada berilmu, tidak ilmi pada dia. Lepas tu, kau besar terbaik mari. Dah. Ya, situlah Allah Ta'ala kata, aku telah menjadikan wa ja'ala lakumus sam'a, iaitu akan telinga, sifat dengar. Ni nanti kata kekuasaan Allah Ta'ala. Yang tidak daripada hamba dia minta. Wal absar, dan 2 butir mata masuk sifat pelihara. Wal afidah, stokok otak, ia tak kepala. Di dalam tepurung kepala kita. Ni semata-mata ya Allah Ta'ala kandak nak menjadi perkara yang tidak ada jua. Dan benda ia dijadikan oleh Allah Ta'ala semaha-maha. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu syukur. Syukur di mana? Di situ belum lagi. Syukur tak kala kamu berilmu. Nah, demi sehari kita akan dewasa kau besar disampaikan 10-15 tahun. Di situlah mudah-mudahan kamu syukur. Tapi hari ini ibu-ibu dan bapa, mama ayah sikit kita syukur dengan Allah. Ini alam pertama. Apabila zahir ke alam yang kedua, yakni hidup dunia, waspada, tinggi sikit masa 80-90 tahun tu lama dah. Dalam perut seperti katanya 8-9 bulan. Mari di sini 7-8-90 tahun tu hak lama. Hak baru akan sekarang dah jadi 50-60. Di mana tempat kita nak syukur dengan Allah Ta'ala? Di alam mana hani hudi sejahtera yang ditauqid oleh Nabi SAW, alam yang kita tempat nak syukur dengan Allah sebagai nak perhamba ke betul-betul dengan Allah. Ini alam. Nah, alam buai, yang kedua alam dunia, yang ketiga alam kubur, iaitu alam barzah, alam kubur. Ini satu tempat yang kita nak belayar. Yang keempat iaitu alam mahsyar. Situ yang berhajatlah kita kepada Nabi SAW sebenar-benar berhajat. Ya, oleh kerana masa sekarang ni ibu dan bapa orang panggil masa dah sepuh. Dia habis dah masa, tidak ada masa. Kerana perang situ, perang sini, timbul berlaku Islam jadi Yahudi berkapuh mari masuk serai kuat. Nah, Islam tiap-tiap corong, tiap-tiap ceruk di dalam negeri mana pun akan menjadikan kelai kabut. Nah, cara perempuan betina jatuh tak tahu di mana orang panggil dah. Islam pada nama sabit itulah di akhir zaman, di alam yang kedua tepat kelai kabut.
Hok mana baru duk cari Allah Ta'ala, mana pangulu hok beriman dah terlucu iman. Pagi-pagi beriman mereka itu dan petang kufur. Dan petang beriman mereka itu pagi kufur pula. Ya'ti ala zaman ni, masa sekarang dah. Di hari ni kita kena pilih. Sebenar-benar kita kena jaga. Tak ada dah tempat pertolongan kita nak pergi kepada akhirat untuk nak selamat diri kita hari ni dah. Masa je sepuk Allah Ta'ala taruh ni. Sebab itulah kita fikir dengan 3 perkara tu buat Tuhan bui. Sifat pelihat, sifat dengar, setakat otak cukup kita nak jaga diri kita. Yang paling awal kita kena jaga diri kita dulu untuk nak selamat akhirat. Dekat dah ibu-ibu dan bapa, dekat dah. Dekat dah kita nak sapa tepat hok Allah Ta'ala nak periksa. Ya kerana kita selepas pada kiamat, dalil-dalil tanda kiamat kita duk alam yang kedua dah. Semua dah cukup. Cuma 10 perkara tu dia timbul sekaligus. Daripada Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj. Nah, timbul matahari naik sebelah sebelah terjatuh sebelah maghrib. Masa yang kita nak jaga diri kita, nak selamat kita dunia ni, sikat dah, jaga sikit-sikit untuk kita nak selamat akhirat ni. Mana kalau kita buat main-main, ibu-ibu dan bapa, adik-adik semua duk dengar lah. Dia panggil habis masa dah kita hari ni. Cuma sikit saja ya Allah Ta'ala taruh. Sikit ada. Kerana kita sekarang duduk di korong 14. 1445 Misihi ataupun Hijriah. Kira pada Nabi hijrah pergi ke Madinah. Ada lagi 45 tahun. 55 tahun lagi. 54 tahun lagi kita akan masuk kurung 15. Nah, hari ni nyata. Hari ni kita kena kembali kepada asal. Kerana wajib kita beriman salah satu hari akan Tuhan peracur lagi bumi. Kullu man 'alaiha fan, nyata di dalam surah Ar-Rahman. Kita dah baca semua. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, tiap-tiap daripadanya benda kasilannya alam. Benda baru. Sekalian kamu akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan telah kekalah mempunyai izzat yang maha mulia, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Wal ikram, sangat kemuliaan. Ini kekal tak binasa. Ni yang kita dah mengaji akidah. Allah Ta'ala sedia yang tidak ada mula dan kekal yang mana tak binasa. Ni orang panggil sifatillah. Sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sifat kamalat Allah. Hal lain binasa. Masa mana? Masa Nabi cerita hari tu, alam yang kedua sedikit dah umur dunia. Maka habis akan asah kita timbullah alam yang ketiga, iaitu kubur. Ni masuk alam yang ketiga habis. Di sinilah nak saksi katanya, tempat yang menyaksi bagi tiap-tiap di antara hamba Allah Ta'ala, siapakah Islam, siapa kufur. Lagi pula siapa beriman, siapa ingkarkan. Takut sekali-kali kerana kita rapat. Sekiranya kita tidak ada wak fikrah, ambil iktibar, ambil fikir hari ni apa yang kita cedera nak pergi berjumpa di alam yang tiga dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan malaikat-malaikat Allah, tentera Allah, maka sehabis-habis dahsyat kita. Sehabis-habis bodoh, sehabis-habis nyanyi. Nah, ya Tuhan menjadikan sifat lumrah, sifat manusia hari ni, kita sehabis-habis bodoh. Kalau kira tak hitung kara ni, kita waktu lupa umpama hitung tak sebenar. Ya kita dah bergaduh hari ni dalam racun-racun, dalam harta benda, umpama dalam anak cucu kita. Ini satu fitnah kalau kita jaga tak pandai. Sabik hari kita nak pergi tupai dia ni esok, kita sendiri kena diri di atas dua tapak kaki kita. Tak boleh kita harap kepada anak cucu. Masa inilah untuk kita nak jaga. Tapi yang paling lemah satunya, harap-harap kitanya masuk dalam syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni nak ayat kata Allahu Akbar. Palinglah kitanya akan menyesal. Sebab itulah di akhirat sesesa-sesa, sehabis-habis sesa ialah segala orang kafir, apa aku tak jadi Islam.
Wapa aku tak beriman dengan Allah. Wapa aku tak jadi Islam dan aku tak beriman dengan Allah. Sehabis-habis menangis, sehabis-habis remah kepala dengan batu, habis sesar. Sehabis sekali tu baik darah banyak mana gemah tak bergaduh-gaduh. Duk gemah dah sekali. Duk minta naik ke lain. Kerana dia lupuk di alam ni. Lupuk di alam yang kedua ni lah ibu-ibu sejahtera, ibu-ibu bapa. Nah, maka di alam ni lah Allah Ta'ala hantar banyak rupa, banyak bagai untuk buat cuba tak kita. Nah, kadang-kadang cuba tak sama. Ya Tuhan bui kaya, Tuhan bui miskin, Tuhan bui sakit, Tuhan bui sehat. Itu semua tu cuba. Itu sebagai ujian Allah. Ini sebagai nak notis siapa dia yang beriman dengan hari akhirat. Karena kita hari ni dapat kita wajib betul-betul kita beriman dengan hari apa ni? Dengan hari ghaibat. Iaitu hari mati kita, hari kita alam barzakh. Nyata kita di sanalah tapi nyata tak boleh buat apa dah. Sehabis-habis nyata tapi nyata di situ ibu-ibu dan bapa. Sesesa-sesa orang kafir apa pun tak jadi Islam. Wapa aku tak beriman. Begitulah menyahut surga dengan serengah-terahnya. Minta dengan Allah Ta'ala nak hantar kelak nak beriman. Tapi ya Tuhan tak reda dah. Dah tidak ada masa. Yang keduanya sesat tak kala hari matinya. Sesat mereka itu Islam beriman dah. Tapi apa aku tak berapak dengan Allah. Ya aku tak turut sunnah Rasulullah. Ya aku tak turut ambil ajar oleh Nabi terhadap umatnya. Seperti ibadat hari-hari ya. Sampai itu sebaik-baik kita di hari ni orang mananya berzikir senantiasa ingat dengan Allah. Orang berzikir, orang bertasbih, orang baca ayat suci Al-Quran, orang semata-mata kan mengingat dengan Allah Ta'ala. Tak kecuali berupa bagai. Ingat dengan Allah siang dan malam. Takut mereka itu di hari bakit. Karena kita rapat dah dengan bakit. Ya kerana kita apabila kisah setelah matahari naik terjatuh, hari ni orang panggil habis masa taubat. Dia masa taubat kita hari ni kita nak menyesali dengan Allah dua. Satunya jangan widai masa gharah, iaitu nyawa duduk di batas halqum. Yang kedua ini tilik kepada nafsi, kepada apa ni? Kepada seorang ke seorang. Kalau tilik kepada umum, jangan widai matahari naik jatuh. Tapi itu pada panjang masa. Lagi kita katanya panjang masa. Tapi hak mukanya karya esok ataupun lusa, artinya dengan gharah diri kita nak mati. Sampai hari ni kalau kita tak fikir, takut sekali-kali kita dah ribatik. Ya kerana kita rapat dah dengan bakit. Apabila kita kiamat, mati sudah habis, sekali anak Adam 40 tahun ya. 40 sanah. Sen kalau yang kedua tu sen kalau bakit. Bakit di situlah kita akan terus belajar pergi kepada masyarakat. Situ tidak ada berhajat kepada benda lain. Satu berhajat pada masa kita hidup waktu habu ini, banyak mana di antara amal ibadat kita. Nah, itu paling nombor dua. Hal nombor satunya, setara mana kita yakin, setara mana kitanya serah dengan Allah Ta'ala, betul-betul kita yakinkan bahawasanya beriman satu-satu yang paling besarnya dengan perkara gaib. Hal ni kita kena yakin. Betul-betul 100%, 100%, 1,000%. Kena yakin kata kita ni mati hidup lagi. Kita akan bakit di dalam kubur pergi kepada mahsyar satu masa. Banyak tempat lagi kita nak pergi, lama masa lagi. Dalam kubur lama mana dah mereka duduk. Tapi mungkin kita tak lama. Ya kerana kita dah tak lama. Kerana masa dunia ni masa nak habis dah. Dia panggil masa yang habis dengan kiamat. Kerana Nabi cerita pada masa umur dunia, masa dia tu sedikit ya. Kepala dunia pada malam Isra' Mi'raj tu. Nabi sutuk kepada ke atas kemuka bumi. Maka duk jalan mari 1445 tahun dah. Dengan Nabi hijrah waktu ya sampai sekarang. Sebab itu dengan tu hawi dua mata, tu hawi dua telinga, ada sifat dengar, tu hawi setakat otak lebih-lebih laginya, wi hati yang apa ni, yang salim hati kita, yang bersihnya. Untuk kita nak menuju ke arahan akhirat kelak, kita tak boleh terlupa. Jagalah kita daripadanya fitnah-fitnah hidup dunia. Kerana fitnah hidup dunia akhir zaman, kufur mereka itu pagi, beriman mereka itu petang. Kufur petang pula, beriman pagi. Maka huruf-huruf Quran maknanya tidak ada tinggal. Malaikatnya
adalah misah kulit saja. Huruf tak ada. Dan akhirnya tinggal Al-Quran saja, waimonya mereka itu tidak dibaca, tidak beramalkan dengan Quran. Dan lelaki itu gadaikan dengan semaya. Semaya dia gadai, terlupa habis, duk berbuk, duk sayang dengan hidup dunia hari-hari. Semua semaya, mengaji apa, jadi lepas belakang habis. Ni, lepas tu bila? Lah ni dah. Cuba tengok satu masjid lah ni, tiap-tiap kampung. Berapa orang yang boleh jemaah? Kalau banyak sikit murid tu 15 orang. Isya tinggal 8 dah. Subuh tinggal 5. Lepas orang 400, 500 sebuah Korea. Sebutir kampung katakanlah. Ni tempat kita urusi hari ni. Pak kita ni jamin setara mana. Kata semaya kita tu hai terima. Puasa kita tu hai terima. Tuhan kita semaya dak puasa dah. Lebih lagi akidah kita, keimanan kita tu, kita yakin berapa puluh persen. Cukup ke tak dengan hak Tuhan nak, iman kita tu. Lebih lagi saya katanya, allazina yu'minuna bil ghaib. Beriman mereka itu dengan perkara gaib. Seperti bakit kubur. Berlarak pergi ke masyar, duduk di masyar pulaknya, cari pulak nabi ke nabi untuk syafaat. Lama mana? Tu mengikut dalam satu hadis ingat, pergi kepada Adam, lepas kepada Adam berterasul mari kepada Nabi Idris dan Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim 500 tahun. Duk cari untuk nak mensyafaatkan. Hari ni semua tu hari ni tempat kita fikir, tempat kita ambil mijah, tempat kita ambil buat selusur kitanya hari-hari. Kita ni mari dah lepas satu alam, duduk di alam yang kedua, pergi kepada alam yang tiga, terbaik alam yang tiga tak lama dah ibu-ibu dan bapa, pergi kepada alam yang keempat. Jadi kita nak menuju kepadanya syurga, neraka Allah bagi orang kufur, tak lama dah. Masa sikap dah. Untuk kita hidup dunia ni, apalah kita nak buat kasih sayang dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba yang salim. Hamba yang sepenuh fikiran, yang semata-mata Allah Ta'ala keredaan kita hidup dan diterimakan segala ibadat dan sebab kepada akidah lebih-lebih lagi. Tak lain tak bukan kita kena banyak dengan berdoa ini. Inilah kenyataannya berdoa. Tapi setelah lagi ada ni mereka yang buat surat tanya doa saya. Nak yang katanya berdoa lah kita hari ni. Munajah dengan Allah Ta'ala. Bangun awal-awal. Tak ada dah kita nak pergi tidur subuh sampai ke tengah hari hayat pukul. Zuhur pula nak habis zuhur baru bersipai nak semaya, habis asar sipai tinggal zuhur dengan asar di kampus dengan murid, tak ada masa dah. Tak ada kita hari ni. Hari ni semata-mata kita menujulah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat katanya situlah tempat kita boleh ambil fikir sekali-kali di mana. Tapi ganjaran ini tak diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita pergi menyesal di dalam alam barzah. Banyak mana mereka hak mati dah, hidup sesal di alam barzah, tapi apa boleh buat? Apa boleh buat? Walaupun menangis menjadi kelau air mata kita. Akhir sekali terbit dijadikan damin. Satu darah kok mata, satu darah hidung, satu lubang kok mulut terbit darah pun tak jadi. Tak menghasilkan kita daripada harta benda kita milik hari ini, akan kita tinggal, akan kita berjumpa lah dengan sangsara, berjumpa dengan sehabis-habis sesat di akhirat lah. Ini alam yang ketiga. Ini hak nyata. Kata Rasulullah, selepas pada alam yang kedua, kita akan masuk pada alam yang ketiga, iaitu alam kubur. Alam ni bukan alam ibadat, bukan alam tempat menyesali, bukan alam untuk kita nak sesal, bukan alam kita menangis, bukan alam kita nak berdoa dengan Allah Ta'ala, bukan alam yang kita nak minta tolong dengan Rasulullah. Alam ni alam sudah. Alam yang kita duduk sekarang ni lah alam untuk kita nak jaga tubuh kita, nak selamat pada alam yang ketiga. Kalau kelak sini kelak. Alam yang kedua kita duduk ni, alam dunia tak muka bumi ni, untuk nak jaga diri kita, nak pergi kepada alam yang ketiga. Alam yang ketiga bukan untuk nak selamat kita dah. Alam yang tiga balasnya, lebih-lebih lagi alam yang keempat kepada masyarakat. Lama lagi kita duduk. Di sini nyatanya kita kena bakit semata-mata. Summa innakum ba'da zalika lamayyitun.
Summa innakum ba'da summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Lagi akan kita kena mati, hak tu hak nyata dah dengan musyahadah kita tengok. Itu firman Allah Taala. Dan lagi akan selepas mati yang kita akan bakit. Bakit semula itulah tempat kitanya. Maka bakit di sini tu masing-masing daging. Masing-masing bawa diri. Tak kena di sini. Tak kena sesiapa pun di sini kenyataan di dalam ayat suci Al-Quran di antara nafsiyah. Maka kita bergelomolah kita di pada mahsyar. Di pada mahsyar. Di sini sebenar-benar kita hendak baca Fatihah. Baca Al-Fatihah di dalam semaya. 17 kali sehari semalam nyata ibu dan bapa. Adik-adik semua kita perhati. Kita dah baca ayat suci Al-Quran iaitu suratul Fatihah. Surah yang awal membukakan mulut. Kadang-kadang ya kita sebut Fatihah tu tak ada olah mana kita dah baca semua ni. Walah ada Fatihah ni ayat katanya ulama kumpulkan daripada sebuah Al-Quran. 1960 ayat di dalam suratul Fatihah di dalam suratul Baqarah. Makanya ia berkemah ulama lagi yang bermaksud makna-makna ta'liyah daripada ayat suci Al-Quran daripadanya suratul Fatihah. Sebab itulah kananya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman turun kepada Haratul Qudsi iaitu semaya ni memang kena baca suratul Fatihah daripada 7 ayat. Sebab suratul Fatihah ni lah untuk kita nak jaga kita di dalam semaya kita. Kita belajar kena. Mana? Timbang kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ setara. Setara daripadanya alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu. Ini kami nak notih kata kitanya berbudi dengan Allah. Kita sejahtera dengan Allah mana kita memuji kepada Allah. Ini orang panggil kita semata-mata duk ta'aruf, duk memuji kepada Allah. Daripada Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah sangat pemurah lagi kasih sayang. Itu ulama bui tafsir takrir satu Ar-Rahman mana bawah. Dunia bawah. Walaupun bagaimana rupa manusia sembah batu, sembah belulai, sembah pusu, sembah batai kayu, pokok kayu, sembahkan bulan bintang, sembah matahari, sembah patung-patung hak dia gereja hak dia bina sendiri. Ya Tuhan bui tidak ada milik, tidak ada nilai ya bui makan minum sekadar saja. 70 tahun. Hatul panggil istidraj bagi mereka sembah batu berhala kekayaan merekanya. Tapi bagi orang beriman setengah pada setengah ga Allah Akbar. Susah makan, susah minum, apalah begitu. Sebenar bukan di situ. Ini sebagai waktu alif ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Itu memuji hingga kepadanya iyyaka na'budu akan dikau saja ya Allah. Ia tepat kami sembah. Ini kena jaga. Maka apabila kita kata dengan mulut, hati kita kena yakin. Yang akal saja ya Allah dapat kami sembah. Yang aku sembah. Tidak ada yang aku sembah selain pada Engkau ya Allah. Engkau satu ya Allah. Engkau tunggal ya Allah. Ahad. Yang tepat kami sujud dan kami rokok. Tiap-tiap hari malam-malam seperti ngori isu subuh. Engkau saja kami sembah. Kita mengaku dengan diri. Mengaku dengan tubuh badan. Dan mengaku dengan semua harta benda serah pada Engkau ya Allah. Mana Engkau saja yang kami sembah. Ini kita memuji kepada Allah Ta'ala. Ya tidak ada selain dengan Allah yang kita sembah. Tanpa lain daripada Allah. Tunggal Allah. Yang kita sujud, yang kita rokok, yang kita ma'abdi, yang kita nyoto'ati. Yang kita beriman semenjak daripada hidup kemari, alam yang pertama, alam yang kedua, alam yang ketiga, ya Allah Engkau yang kami sembah. Tapi masa di alam yang kedua pergi kepada ayat mengiringinya wa iyyaka nasta'in, lepas pada itu dan akan dikau ya Allah tempat kami minta tolong. Mana di sini tempat kita minta tolong? Nak minta tolong di akhirat, habis masa dah. Nak minta tolong di mahsyar, tak ada. Alam yang kedua lah, bacalah kita banyak dengan suratul Fatihah.
Karena kelebihan suratul Fatihah ni yang kita setengah pada setengah. Oh, Fatihah tu kita dah baca semua dah, tak adalah mana dah kan. Hawa kita dah baca semua asas sikit Al-Fatihah, asas sikit suratul Fatihah. Walah suratul Fatihah ni tidaklah Allah Ta'ala menujulah kepada dalam sebanyak-banyak ayat suci Al-Quran. Nah, 114 surah, 1000 ayat lebih. Di awal dengan surah membukulkan, iaitu Fatihah. Bukakan daripada awal hingga ke akhir. Dunia sampai kepada ahli syurga, masuk syurga dengan suratul Fatihah. Sampai itu di Bismillahirrahmanirrahim awal suratul Fatihah tu. Dia kata bikana makana wa biyakunu ma yakun. Itu itlaq daripada berkemah. Semua ni kita kena jaga semasa hidup. Jangan kita main-main, jangan kita berlengah-lengah lagi. Ya, kerana ini tepat saja ya kita nak menuju kepada barang yang hak itu akan kita berjaya selepas pada mati. Hak lain tak berjaya. Hak lain sibi-sibi saja. Hak lain siami-siami, kulit-kulit. Hak ni ialah jaga kita terhadap Allah Ta'ala untuk selamat di hari mati. Tak ada siapa yang nak boleh bui selamat melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan menjadi kita lagi pengulu besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai tu hujung jatuh kitanya apa ni tetap. Kita kena dapat apa ni? Kita cari dapat pertolongan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan syafaat kita Isa. Nah, juga di sini semata-mata kitanya wa iyyaka nasta'in akan dikau ya Allah jua. Haja ya Allah tempat kami minta tolong. Minta tolong di sini bermaknanya tolong semenjak semasa hidup selepas pada mati. Dalam alam barzakh, alam kubur, katakanlah alam mahsyar lebih-lebih lagi. Lagi minta tolong Allah Ta'ala, buka pintu syurga. Tutup pintu neraka bagi kita. Hanya bagi pertolongan. Dan semasa hidup minta Tuhan tunjuk pada jalan yang betul. Ihdinas siratal mustaqim. Maka wa iyyaka nasta'in sapaka walad dallin, mana orang panggil ni berdoa. Berdoa dengan Allah SWT. Sahabat itu mereka ya sedikit baca suratul Fatihah hari-hari ya. Sahabat Allah Ta'ala takut kita terlupa termasuk di dalam ummil kitab. Sebagai Nabi katanya la salata liman lam yaqra bi ummil kitab apa bi fatihatil kitab. Ia tak jadi semaya. Mereka tak baca daripada satu ayat suci satu daripada surah iaitu Al-Quran, dikatakan ummil kitab. Ibu Quran. Sampai Al-Quran dia ada ibu. Tengok. Nah, kita kena ada ibu. Tapi Al-Quran kalamullah ibu. Ia disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ibu Al-Quran iaitu suratul Fatihah. Sampai orang baca suratul Fatihah ni seakal-akal. Nah, satu kali khatam daripada ayat suci Al-Quran. Sampai itulah sekurang-kurang 17 kali sehari semalam baca. Tapi kalau kita baca tak ambil dia maksud, pengertian, makna-makna apa yang bermaksud yang Allah Taala yang ulama-ulama, sahabat-sahabat Nabi mentafsirkan suratul Fatihah. Ni kita kena mengaji. Setelah kita duk baca tiap-tiap hari, ya kita kena mengennya baca saja ayat tapi apa makna. Kita tak ambil perhatian, maka dia panggil kita main-main. Itu apabila kita tahu pulanya maksud hasilnya. Allahu Akbar. Tinggi derajat mustawa kelah kita. Tinggi. Maka termasuklah dalam hati senubari kita keyakinan mari. Keyakinan mari. Nak ayat kata dah. Sabit itulah paling nombor satu kita hari ini yang terletak sekali terhadap kita kena yakin dengan hari mati. Allazina yu'minuna bil ghaib allazina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lalu itulah kita berdiri semaya dan pula apa rezeki hak Tuhan bagi kita wajiblah kita bermunafaqah kepada anak yatim, fakir, miskin, orang susah-susah di kalangannya, jiran-jiran kita sehari kampung. Walaupun orang luar pun tak apalah, nampak susah, nampak doa, kita batu membatukan. Ni ujian Allah Ta'ala bui terhadap rezeki yang halal kepada kita bertabur dan rezeki untuk nak jaga di akhirat lah. Dia ni mati dah tengok selalu dah adik-adik. Kakak, mama-mama ayah mati tak ada turun lagi jenazah kita ke leha.
kita boleh tengok apa kita dah kerja. Sahabat itulah menyesal sungguh. Orang kafir dia sesat, tetapi dia tak beriman, tak ada Islam. Sehabis-habis sesat, tidak ada lah mereka itu. Sehabis-habis menangis, sehabis-habis menunjang, sehabis-habis seolah kata daging mereka itu dia nak hirih jual gada. Sesat mereka bagi orang yang sembah batu, sembah berhala. Juga sesat jugalah daripada mereka yang Islam beriman, ia tak banyak daripada ibadat, tak mengaji di kalangan agama, tak membaca ayat suci Al-Quran, tak mengajikan makna-makna yang bermaksud mana ibarat daripada tafsir ayat suci Al-Quran. Sesalah mereka itu ia kecuali dok gaduh dengan hidup dunia, tapi mujudah dia ada Islam dengan iman mereka. Itu separuh daripadanya sebahasa manusia. Dalam kubur dok menyesal. Belum lagi pada masyar. Dan satu fuak pula dok sesal di antara wak madah. Tuhan terima dah keyakinan akidah dia laksananya semaya puasa tak apa dah, tapi apa aku tak banyak semasa hidup. Ya aku dok bergaduh kat lain. Berpuluh-puluh puak pula. Ada setengah pada setengah ia menyesalnya tapi tak banyak. Tapi wapalah aku hidup bangun akhir-akhir pada waktu subuh. Dia semaya akhir-akhir zuhur. Semaya siapa akhir. Dia wapa aku waktu lupa dengan mengaji agama. Sedekah penuh hidup mengajar kat masjid, dia tazkirah, dia ceramah macam-macam lah. Bibik kita kau tu, bibik kita kau ni baca Al-Quran, dia mengajikan qiraat, dia mengaji Al-Quran, kita tak bergaduh. Hari ni masuk aja. Masuk hari ni juga Tuhan bubuh dua. Iaitu masa hendak bergaduh dengan cari makan hari-hari dengan masa akhirat. Jadi kalau kita bagi orang kurang cerdik duk bergaduh kau makan hari-hari iaitu ia bersangat leh. Siapa berpuluh-puluh tahun kita lupa kepada akhirat ni nyanyolah. Apa dah? Moga-moga hari ni kita kena jaga sekali-kali ibu bapa. Insya-Allah kita akan tak jadi menyesal sangat selepas pada mati. Betul-betul kita kena yakin akan kita ni tamat lepas mati kena pakai. Dalam umur tu berapa masa, berapa kelakuan, berapa kejadian dah. Di situlah tempat nyata, sahabat nyata no. Di hari bakit Allah. Hak kita lebih nyata lagi. Mana? Di pada masyarakat. Sinilah tepuk pungkur sehabis-habis azab bagi mereka yang memfitnah tak jaga hidup dunia. Sehabis-habis doa, sehabis-habis hina mereka tak jaga hidup dunia. Hak Allah Taala beri masa. Sehabis-habis ni, sehabis-habis suka. Belain ni antara langit bumi dah bersengih. Sampai itulah. Kalau kita dibaca dalam suratul Sajadah. Bismillahirrahmanirrahim. Berfirman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Afaman kana mu'minan, adakah sama mereka itu di kalangannya beriman, mereka itu Islam serta beriman mereka itu dengan Allah dan dengan Rasul mereka, dengan hari kiamat mereka. Wa man kana fasiqa. Afaman kana mu'minan. Adakah sama orang yang beriman dengan Allah betul-betul tu dengan mereka yang fasik, dengan mereka yang kufur, dengan mereka yang engkarkan ayat Allah, mereka yang sembah batu, sembah berhala? Adakah sama? Tak sama. La yastawun, jauh. Lebih antara langit dengan bumi tahu-tahu lagi. Tak sama. Walaupun duk berepek rumah, walaupun sekali walaupun duk satu kampung, tapi mati tak sama. Orang beriman dengan Allah, dengan orang kufur dengan Allah, orang berdosa betul-betul dengan Allah. Berdosa kalau ada iman Islam tu hingga lagi boleh duk lagi. Ni tu hak apa? Tak sama. Mana nyata di hari mati esok. Lah ni nak buat dia lebih. Lah ni nak buat dia lebih. Dia harta banyak. Dia pakai ye pun lebih, makan pun hebat, jalan ni pun ria ramai. Tapi dah itu sebagai nak pelapis atas Sudah tanggal yang kedua, yang ketiga, dia lapis penuh sekali. Kerana dia terlupa asal daripada janji. Kita ni kena kembali pada asal di alam pertama, turun kepada alam yang kedua, pergi kepada alam yang ketiga, masuk pada alam yang keempat, iaitu laksana masyar. Akhir alam yang kelima putus. Syurga tempat kekal, neraka tempat kekal.
Maka di situlah berhajat kitanya mana? Di alam yang keempat. Ninglah ya ulama duduk jaga kitanya, sebenar-benar jaga alam yang keempat. Di mana? Mahsyar. Di mahsyar ya kita duduk bergaduh siapa tempat kita berhajat sebenarnya. Ini kita nak jaga, iaitu kena pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tengok dah di dalam satu riwayat, satu naskah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, riwayat katanya di hari akhirat sekalian mereka di sana itu sebagai tenteraan Allah. Sekalian jing di sana beripung. Pak kalau tanya kapung-kapung gila lagi tak lama dah. Dan Tuhan peracur langit bumi laksana kiamat di hari ugamu. Ya Tuhan nak nyata ugamu. Tu panggil hari ugamu. Nak nyata satu persatu semasa kita hidup di alam yang ketiga. Tapi apabila kita sangkala dah, kita mati sekalian dah, dia tak lama dah. Masa tu dia panggil masa dia panggil masa 8, masa luwengi. Nah, apabila Allah Ta'ala gulung sekalian langit bumi, nah, lepas pada sangkala yang kedua, mengikut pada satu riwayat, kita lebih kurang 40 tahun. Nah, dalam kisah Al-Anbiya, 40 tahun. Nah, 40 tahun dia akan serunai. Sangkala yang kedua ditiup oleh Israfil alaihi salam. Sangkala yang kedua, maka kita hidup semula. Siup kali yang pertama, diserunai kali pertama. Habis kalian makhluk akan rasa mati. Nah, di alam barzah berlaku timbul alam yang ketiga. Situ mesti kita dapat rasa. Semua makhluk tak ada kira jin manusia di kalangan makhluk Allah Ta'ala. Ya janjian alam yang ketiga kita kena boleh rasa. Boleh tengok, boleh terang. Boleh situ. Tapi orang mati akhir dia sekejap. Lebih kurang 40 tahun di sangkala yang kedua, maka bangkit semula. Honinglah laksana ada cerita di dalam ayat suci Al-Quran. Nah, summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Akan kita bangkit semula dah gelupu berpuak pergi kepada mahsyar. Hak tu duk cerita di dalam hadis akan yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwajan. Bangkit antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tu baik 12 puak. Nah, pergi kepada mahsyar. Lama mana di mahsyar? Allahu Akbar. Lama. Bukan 1000, 2000 tahun. 10, 20. Tak tahu lama mana. Sehabis-habis lama, berdirilah mereka itu tapak kaki mereka seperti mana kata Rasulullah. Ialah seperti berah di dalam guni. Bersusung mereka itu di sana. Hingga sehabis-habis susah bagi mereka yang tak beriman. Bagi mereka tak jaga semasa hidup. Yang Allah Ta'ala taruh umur sekadar 60-70 tahun. Dan sehabis-habis seni mereka itu senantiasa sedikit mereka itu susah keimanan mereka, keislaman mereka, ia cari tuntunan daripada Allah. Lepas tu beribadat semata-mata ia disuruh oleh Allah semata tunai mereka taat setia dengan Allah dan mengikut apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini sedikit saja susah. Dan sebab kesusahan tapi seni dia nu beribu-ribu tahun. Itulah ayat akhir sekali siapa dapat syafaat. Siapa akan mensyafaat kita untuk menentukan nasib kita? Orang Islam serta beriman dan mereka yang kufur. Dua tu bagi. Di situ tidak ada tiga. Satu Islam serta beriman dengan Allah. Walaupun semenjak daripada nenek Nabi Adam, Abul Bashar, Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam, siapa kepada Nabi besar sallallahu alaihi wasallam? Dua. Satu Islam serta beriman. Yang keduanya kufur sertanya fasik. Kufur sertanya fasikun, kafirun. Munafikun ataupun fasikun. Ya kan orang kafir ni dia terbahagi dua. Ada orang kafir hak bahasa hang tu cerita dalam Quran kan. Orang kafir saat ni kafir saja tapi dia akhlak budi pengerti baik. Oh dia kafir semua batu gala tapi akhlak dia comel. Ibu bapa. Allahu Akbar. Walau kalau sebut kafir tu cukup dah. Tapi ada juga di kalangan satu kafir tu pula dahnya dia semua batu berhala dah. Akan tetapi dia tu pula wajah hak tu dah.
minum araknya, bunuh orang. Ni orang panggil kafir dia lah tu apa ni? Wari dengan ayat belakangnya fasikun. Kafirun fasikun. No, ayat katanya kafir seretanya fasik mereka. Kerja jahat, kerja besar daripadanya hak Tuhan mereka. Walau kalau kata kafirun, kafirin pun cukup dah. Tapi orang kerana dia jahat, dia kafir dah, dia bunuh orang, dia tipu orang, makan duit riba. Dia tak sedekah juga cara dia. Ni panggilnya kafir seretanya fasik. Tapi tidak ada guna. Itulah kata kafirun kullu. Lain daripadanya beriman dengan Allah. Mereka ingkarkan Al-Quran. Maka tak sama. Hak ni berat sekali-kali. Itu dia bagai ahli neraka. Dan bagi Islam beriman, satu pula terbaik natijah. Iaitu siapa yang boleh dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa boleh syafaat? Dia kena syafaat di akhirat daripada masyarakat ni, bukan semata-mata dapat syafaat. Kerana syafaat itu serta keizin Allah Subhanahu wa taala. Tu hai zain nawi siapa syafaat. Tapi hak nyatanya syafaatul kubra. Syafaatul azma. Syafaat tolong menolong. Ni syafaat ni dia panggil tolong. Tolong jaga daripada mereka itu fitnah, daripada neraka. Hak Islam beriman dah, tapi mereka itu berdosa setengah daripada ada lagi. Tolong syafaat mereka itu nak lepas pada masyar, pergi kepada syurga Allah. Tu dikatakan syafaat. Tapi awal siapa dia mula buka syafaat? Orang panggil syafaat hak mula-mula. Berjujuk pergi kepada Adam alaihi wassalatu wassalam. Kerana apa? Gisuk Adam ni kerana dia tak Abul Bashar. Sebagainya dialah nenek bagi sekalian hamba Allah Ta'ala. Pergi kepada Adam alaihi wassalatu wassalam, tapi Adam katanya dia inilah syafaat, tak dapat syafaat kerana dia ni hari ni nafsi di antara nafsiyah. Perlu mari kepadanya Nabi Idris, begitulah minta syafaat. Sehingga di antaranya beratus-ratus tahun Nabi ke Nabi Idris kata dia tak boleh. Begitulah tiap-tiap Nabi terus kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pala pergi mari kepada Nabi, katakanlah Nabi Yakub, pergi kepadanya Nabi Yusuf, terus mari sampai ke Nabi Musa alaihissalam. Tak siapa sanggup, satu kalam saja. Satu lafaz saja. Nafsi di antara nafsi. Hari ini aku. Malaikat Muhammad. Malaikat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya hak Nabi kita dah. Sebenarnya Nabi kita dah syafaat. Sahabat ni di sini tausiah kita sebenar-benar jaga masa hidup, jangan terlupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang tak terlupa dengan Nabi. Sekasih-kasih kita dengan Allah, saya dengan Allah, takut dengan Allah, banyak kita berzikir. Kita kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kita kasih kepada Nabi, banyak kita berselawat. Apa? Kerana dapat syafaat. Jangan tinggal ni. Bagi umat Nabi SAW, kita ada nyawa lagi gagah. Dua tangan kita sihat pandai. Selawat jangan tinggal. Banyak dalam hari-hari, dalam malam-malamnya. Juga berzikir dengan Allah. Kerana sebesar-besar dalam cakapan kita dan berpatah kata ke mulut kita mana? Zikir. Afdalul zikri. Ni sebesar-besar, sehebat-hebat zikir, selebih-lebih zikir. Yang kedua, betul kita kasih dengan Nabi. Saya kepada Nabi. Ingat kepada Nabi. Walaupun kita sendiri 1000 tahun lebih dah. Kerana biarlah nak tolong kita daripada masyarakat. Tak ada orang lain yang boleh tolong. Hak boleh tolong kita daripada masyarakat untuk kita nak tutup daripada nama kita di pintu neraka, nak daripada syurga. Dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghulu yang besar. Juga umat-umat lain pun dia juga syafaat. Tapi teliti nasbah kepada hak Tuhan jadi kepada Adam dulu tertik. Sebenarnya hakikat Nabi kita. Tu semua Allah Ta'ala izin Nabi kita ni. Maka akhirnya sampai ke Nabi kita. Jadi semua Rasul, semua Nabi itu satu kalam saja. Satu cakap tak terima. Mai ke Nabi kita mengadap ke Nabi besar sallallahu alaihi wasallam tu akhir di alam yang kelima. Nyatalah ibu-ibu dia bapa situ, Nabi kita lah sanggup ambil. Satu ketika dah Nabi kita disujud. Tak kala minta oleh umat
Nah, mintanya akan umat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh syafaat. Tak cakap tanggung dah. Kita tu lah. Kalau hulu-hulu hilir-hilir. Kami tak dapat ya Rasulullah. Barulah ingat pada Nabi. Tapi ya Tuhan nak notis katanya besar Nabi kita. Di hari tu juga hari ni orang dia mengejek-ejekkan Nabi kita. Dia dah halau Nabi kita. Dia menghina-hinakan agama asing kepada Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Hari tu nyata. Allah Ta'ala izin ke Nabi kita. Setelah Nabi kita pergi sujud satu tempat, sal ya Muhammad, tukta. Akak-akak Muhammad, akak-akak. Tak apa Muhammad. Serta biiznillah, aku izin kepada kamu. Sal akak kepala. Tu'ata, ya Rasulullah, ya Muhammad, akak. Mintalah kamu nak apa? Isfa'. Hari ni hari musfa'ah. Isfa' ya Muhammad. Isfa', yusfa', tusyafa'. Masya Allah. Allah Akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih sayang dengan umat. Walaupun di antaranya semua umat manusia. Tak kecuali di bawah hukum langit semasa hidup. Semenjak pada Adam sampai kiamat, Nabi kita syafaat. Buka jalan yang besar. Syafaat ni bukan dia mudah-mudah. Kerana tak keizin Allah Ta'ala tak dapat syafaat. Nabi kita syafaat. Bukalah Nabi kita syafaat. Ini nak menunjuk, nak notis kebesaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuka syafaatul kubra ataupun syafaatul azma. Sebesar-besar buka pintu syafaat diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari itu nyata. Situ tepat dah rapat. Sebelah kiri pintu neraka, sebelah kanan pintu syurga. Di pada mahsyar. Di antara syirak dengan mahsyar. Celah tu di sana syurga, di sini mahsyar. Tengah tu adalah sirat. Titian. Tapi mereka dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengikut pada hadis nyata. Selamat mereka itu atas titian. Akan selamat. Kena kepada mereka Islam serta beriman mereka itu. Allazina yu'minuna bil ghaib, allazina yuqimunas shalah. Di antara wa mimma razaqnahum yunfiqun, mendiri mereka itu semaya atas masa hidup di alam yang kedua, juga dengan harta benda tidak ada bakhil, tidak ada kedekut. Zakat mereka itu jaga, juga mereka itunya berkhidmat, berhadiah, bersedekah. Banyak di antara dengan harta-harta diberikan oleh Allah Ta'ala. Selamat dia di hari mahsyar. Kerana termasuk dalam golongan mereka syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang dapat syafaat Nabi besar sallallahu alaihi wasallam akan selamat mereka tu hidup dunia. Selamat mereka itu daripada mahsyar. Akan menuju Allah kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana syafaat itu dapat pertolongan. Lepas tu Nabi kita buka syafaat lepas tu lah. Asy-syafa'atu iaitu segala nabi. Segala nabi, segala anbiya, semua ulama wa ulama. Kerana ulama ni duk mengajar, duk sebar atas muka bumi. Kita hari ni duk boleh cerah, duk boleh buat amal ibadat daripada rukun hakam, hukum hakam semua daripada datang daripada Allah. Siapa duduk rela daripada Al-Quran? Siapa dia duduk rela daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapakah hari ni? Takkan ulama. Nampak tak? Sabit ulama ni pun satulah. Iaitu dapat golongan daripada syafaat selepas pada Nabi buka syafaatul kubra. Fa ulama-ulama, orang alim ulama lah buka syafaat. Summa syuhada, dan kemudian selepas pada itu puak-puak syuhada, puak berai itulah. Hak mati syahid juga boleh syafaat kerana mereka itu jaga untuk nak meninggikan agama-agama Allah. Maka Allah Ta'ala pun izinlah kepada mereka itu. Kerana syafaat ni bukan kata Nabi syafaat tak boleh. Iaitunya serta keizinin Allah SWT. Syafaatlah di tengah kalanya mereka yang lebih daripadanya kepada orang rendah-rendah. Hingga sampai akhir sekali syafaat tolong-menolong. Lepas daripadanya fitnah mereka itu masyar, akan kita dapat selamat kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Sampai katanya yang lebih sekali kita hari ni kena jaga. Jaga nak sebuah apa ni orang panggil iaitu ia paling nombor satu. Sampai itulah dalam satu Allah
masalah saya duk pergi ni, kerana masa pun bermulai. Kerana malam ni ada masalah sikit. Ya saudaranya, banyak bui surat. Bila mari tadi, iaitu suratnya adalah hal keadaannya tanya masalah. Jadi semakan mulai. Tengok dia kata di sini, kerana masa pun ada laginya 10 minit nak pukul 9 atau 14 minit nak pukul 9. Antara masalah satu dia katakan dia katanya masa mana Allah Ta'ala memakbulkan doa ataupun terima doa. Ni salah satu ni. Salah satu ni mereka hendak buat amal dah ni mulai sekali ni. Masa manakah Allah Ta'ala makbulkan doa? Ni hak saudara kita tanya ni. InsyaAllah. Tahu pun masa mana Allah Ta'ala menerimakan doa. Dia kena doa ni salah satu di dalam agama kita sekali-kali. Orang tak sepat, orang tak jaga dengan doa ni, salah satulah payah kita nak selamat. Kerana dengan doa ni lah Allah Ta'ala menunaikan daripada hamba-hamba. Kerana Rasulullah, Nabi-Nabi di antara dulu ni banyak berdoa. Selapis kelapisan sampai kepada Nabi SAW, doa Nabi yang agung sekali-kali yang Nabi kita tak tinggalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ni doa Nabi kita. Di antara masa mana Allah Ta'ala menerimakan doa ataupun makbulkan doa, jawabnya masa mana tak surely. Doa tidak ada waktu. Sebuah malam ke malam, tengah hari doa lah. Minta lah, tu cara berdoa. Tapi kena cara. Masa mana tak surely. Tapi dalam hatu hak mudah Allah Ta'ala terima doa. Yang mudah Allah Ta'ala tengok doa ialah doa masa jauh malam. Ni penting sekali-kali. Sampai itulah lebih lagi pada masa akhirul zaman ni, masa kita ni berhajat dengan doa. Ya, kerana doa ni dia panggil silahul mu'mini. Ad-du'a silahul mu'mini. Doa itu ialah senjata bagi orang mukmin untuk kita bawa senjata pergi kepada akhirat. Kalau kita nak tolong sama saudara seperti hendak berlaku di Palestin, pun dengan doa juga. Tak ada kita nak tolong dengan apa lah ni hendak berlaku dah, kiamat belum. Hingga sampai 41 hari dah hari ni. Dengan doa. Duit lagi tak sama dengan doa lebih. Duit nak sebuah zahiriah. Boleh kita tolong dengan makan dengan minum mereka. Lepas tu ia pada nombor satu lagi bangun jauh-jauh malam menangis air mata tolong doa ke dia. Kalau satu bina Islam itu satu bina. Satu batu bersusun. Beribu-ribu batu tapi kalau susun menjadi satu susun. Batunya mana batu? 2000. Batu kuning, batu blok. Tapi ia yang bericah duk itu. Batu bericah dia panggil, batu selerok. Ya batu nak jangan duduk kena susun. Islam satu saja. Satu tali hak tu hatta mari. Dengan satu tali ni berpegai tali tu bermacam bagai rupa. Bagai cakap rambut tak serupa, hidung tak serupa. Lebih kurang mata sabun, mata merah, mata biru. Cakap Cina, cakap Sia, satu tali. Dengan satu tali kita hendak nak lock diri begitu. Tak kuasa kita nak pergi senjata, tak kuasa kita nak pergi tolong mereka dengan doa. Ad-du'a silahul mu'mini. Doa senjata orang mukmin. Juga kita berdoa untuk selamat akhirat bagi kita pun dengan doa juga. Syabik Nabi ajar, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa Rasulullah tak tinggal. Ini bagai doa Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, wahai Allah, selamatlah diri aku semasa hidup dunia. Diri kami ya Allah, wahai isteri anak-anak kami, keluarga kami, jiran kami, dan kita ahli kampung kami sekalian orang mukmin atas muka bumi. Mukminah atas muka bumi. Selamat ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, juga lepas nanti. Mana akhirat? Alam barzah, alam masyar, terus sampai ke syurga. Selamat. Apabila selamat di dalam kubur, selamat daripada masyar, akan selamat kita dalam syurga, tempat selamat dah.
Gebung indah, gebung nikmat daripada Allah Taala dak cedek kepada orang Islam, orang beriman. Napa? Dengan sahabat doa. Nah, supaya kita semaya puasa apa semua tu kena dagang. Semaya dengan doa. Nak kita ke puasa dengan doa. Haji dengan doa. Nak kita ke zikir dengan doa. Minta dengan Allah. Ni senjata orang mukmin untuk nak pergi jaga akhirat kelak. Doa. Minta lah dengan Allah Subhanahu. Tapi we kena jaga. Patu hak nombor 1 kata makbul sana. Hak mulai jauh malam betul. Jauh fal lailil akhir ni ajaran Nabi. Doa hak tepat Allah Taala mudah dengar, mudah tengok. Doa jauh malam. Jauh fal lailil akhir. Jauh malam dia ayat sama dah. Pukul 1, pukul 2 pergi sampai kepada akhir apa ni awal-awal subuh. Ni doa hak Tuhan makbul, mudah tengok. Sampai itulah doa. Dalam amal ibadat apa pun jauh malam ni, mana orang panggil sayu hati ke? Hati kita tak ada belah. Tak ada belah bagi. Semata terus tengok dengan Allah Taala. Orang panggil dia. Jalan Tuhan buka terus. Ni orang panggil jauh fal lailil akhir. Ni hal nombor 1. Mudah Tuhan terima. Apa kesalahan kita minta lah situ. Udah apa dosa habis. Mudah terima. Sampai kata jangan wida ghar-gharah. Nyawa di batas halkam. Nascaya pintu taubat terbuka bagi diri kita. Tak selamat kita kalau kita tak anyungkan dengan doa. Ni nombor 1. Yang kedua waktu kata Rasulullah wa burus salatil maktubah di belakang semaya. Semaya yang maktubah, semaya fardu 5. Belakang semaya zuhur, belakang semaya asar, belakang semaya maghrib isya, lebih lagi di belakang semaya subuh. Semaya fajar. Inilah nawayat katanya. Karena semaya fajar ni semaya yang akui bahawasa kita lepas mati bakit kelak. Semaya maghrib, semaya hari mati. Ibarat semaya hari mati masuk alam barzakh. Kerana gaib matahari. Waktu subuh salah katanya semaya kita lepas mati bakit semula pergi ke mahsyar. Tu, nawayat itu situ makbul doa. Selesai semua dah. Dengar ke tidak? So. Ingat tu waktu berdoa. 2 masa ni ialah masa yang afdal. Masa yang Allah Taala makbulkan. Iaitu masa jauh malam dengan masa di belakang semaya fardu. Baik. Masalah yang kedua. Masalah yang kedua dia katanya apa ni? Masalah yang kedua ni dia katanya kita bernazar hendak makan kambing. Hendak makan, hendak buat jamuan lah. Semelih patu dia panggilnya berjamuan. Diafat. Diafat jamuan. Jika sekira itu kambing. Kita bernazar hendak makan kambing. Nak semelih kambing, nak jamuan kambing lah. Buat perjamuan. Nazar nak semelih kambing di atas 1 hajat. Sekira dia kata sepenuh hajat. Tengok, adakah kambing itu hendak sampai umur ataupun tidak? Lebih kurang insya-Allah dengan alhamdulillah. Kita menazar ni dia banyak bahasa. Ada kalanya ya nazar pada sebenar sebut apabila kita bernazar, iaitu kaedah jalannya dia kena sebut nama Allah. Huruful qasam, iaitunya dengan wallah ataupun billah. Tallah. Demi Allah, sekira aku sembuh sakit, aku nak makan kambing. Sakit hak tertentu, umpamanya kita jadi penyakit kecil manis ke, umpama kita demam. Ataupun kita buat perjanjian dengan Allah, sekira aku
dapat satu-satu benda, satu harta, maka aku nak makan kambing. Ia tidak ada takyin kambing tu kambing tu. Nak makan kambing seumumnya, tak ada sabit dengan umur, tak ada sabit dengan gidak takyin masa dah. Kita nak makan kalau sepenuh dalam kerja Maka apabila sepenuh kerja umpama lepas bala, katalah kalau kita pergi sirat dengan bala, pergi sirat dengan dapat kata nak jadi nak lepas bala ataupun nak jadi perkara, nak jadi umpama kita sok jadi kru kan. Kalau boleh sok jadi po'o, sok boleh jadi kru ni aku nak makan kambing. Demi Allah pun, aci Allah pun aku nak sembelih kambing, aku nak berjamu. Maka tu baru jadi nazar. Tapi yang kita tidak takyin ke umur kambing. Kalau kata aci pun kalau aku segar sakit, umpamanya aku dapat satu harta, aku nak beli kereta, boleh kereta tu aku nak makan kambing. Jadi boleh kereta sungguh. Aku nak makan kambing ni. Gitu tunjuk. Demi Allah pun aku nak sembelih kambing hendak pe kita ni, gitu tunjuk. Tu wajib kena kambing tu dah. Tak lagi ukar dah dengan hak lain. Kalau pergi tidak takyin nak makan kambing, nak sembelih kambing, nazar dengan kambing, tapi kambing ia maju. Ia maju. Ia tidak ada kambing mana ia tidak takyin, tidak tentu. Maka tak mesti siapa umur. Tak mesti siapa umur. Asal kambing sudah. Sebut kata kambing kaki pak, jangan jadi big yang lembut, tak ada apa kambing. Beli kambing walau umur setahun, 2 tahun, 3 tak ada apa. Kerana ia tidak menentukan umur. Ia tak seperti gerbek. Gerbek itu memang dah wajib, ia syarat. Nak sah gerbek kena kalau lembu 2 tahun. Kalau kambing setahun pergi masuk 2 tahun. Tu kena pakai umur. Ada pun nazar tak pakai umur kalau sekiranya tidak ada takyin, tidak menentukan umur. Kalau kita menentu umur nak makan kambing ni. Jadi nak makan kambing umur 2 tahun setengah, kena cari 2 tahun setengah. Atau wajib selalu dah. Jadi nazar di atas umur pula dah. Ni panggil nazar atas satu je kambing. Siapa umur tak siapa umur, sah lah bagi kitanya. Habis itu. Patut akhir sekalinya malam ni dah. Dah pukul 9. Ada masalah Farga? Ada. Dia tanya ada keluarga, satu keluarga ada anak dah. Ya. Tapi Bismillah. Yang apa nonton? Apa? Buat syarikat. Tu modal lah. Tu modal. Lontong tu modal. Tengah tak laki tengah. Bagi dia buat Beli taksi yang tok laki 10,000, bini isteri 10,000. Pergi beli taksi jual aiskrim. Beli taksi buat tek 6 ke bakar. Baru tek 6 Lepas tu duit dapat. Duit dapat, lepas tu satu hari je lah. Tak tahu dia ceng baca kata tok laki dah biasa kalau ke duit tidak ikut anak bini tu. Hukum be anak. Ni jaga deh. Ni petenah sekali-kali. Dia setengah pada setengah hidup gas dia si suami. Tak kena lagu tu. Ni jaga dah. Dalam hukum hakam agama, kita orang panggil kalau sama lontun. Maka di dalam syarak, dalam Islam kita, sebenarnya si perempuan ni, si isteri ni wajib bagi si suami manafakah. Dia pakai aja mana sehari. Kain baju aja mana sebulan dia pakai. Skoda bagi kita orang susah setara mana, kelebih dia pakai setara mana. Ada orang perekat mana. Atur ala orang tu. Tapi ni tekah baik dia masa suami isteri. Suami buat terbit 10,000, dia pakai menggodok baik. Aku duit tak cukup juga ni Aminah. Bemak ni ada 10,000, paman Bezaid ni ada 10. Aminah tu baiklah 10,000 kita kosi. Tapi Aminah duit dia betul lah. Duit hak dia. Pencarian dia. Dia gede jual kain baju apa, ikutlah duit hak dia. Tak sabit dengan tok lelaki dia. Tu mana hak Faruk tanya, hak saudara tanya ni. Kapuh 20,000 pergi beli cole.
Jadi asalnya Umi duit Abbas 10,000, Zaid 10,000, tok laki duit Aminah isteri 10,000. Lain pada duit sore hak Zaid, duit Aminah sore tahabat lain. Hak ni hak kongsi masalah syarikat ada panggil. Diri kapuh tu 10,000 sore, Aminah 10, Zaid 10 tu dia panggil duit ni kontun. Satu syarikat buat syarikat antara Aminah dengan Zaid si suami isteri. Masa dia baik. Berjalan duk boleh pakai tak ada apa halamu aku lah bolehnya mana tok laki duduk ambil duit tu habis ni. Tapi tok laki nak guna dia halau oleh bini. Sebelah bini guna pun tok laki pun tak ada apa. Tu dalam syarikat lagi bini orang panggil ni. Tapi setelah cerai bercerai, maka orang panggil di atas coleh beli 20,000 tu jadi syarikat. Syarikat jual, kalau jual 20 ya kena bagi kelai. Kalau jual 30, 15,000 sore. Lepas tu hasil daripada coleh duk berjalan kok bakok kok jalan tak ada kira. Duk berjalan kok patah Fathaya kok mana duk buat jadi boleh hasil duk taruh marinya 50, 100,000 kena belah dua. Wajib belah dua. Ya asal lontung mari duit syarikat. Lain pada duit untuk laki sore, hati tu duit lagu lain pula. Tok laki beli coleh, cira dua tu. Hatu dia panggil cara lain pula. Itu setengah tak jadi syarikat. Tok laki sore. Tapi syarat tok laki tu duk jaga bini dengan nafkah hari-hari ya, makan minum, kain baju cukup. Tu tak jadi syarikat tu. Karena hak asal tok laki. Hak betina tak ada kerja rasa-rasa hak tu. Tapi dia tak sanggup lah. Lain pada dia tak sanggup, tu boleh tutup dakwa. Kalau dia sanggup cukup hari-hari ya dengan bulan tu habis 5,000 sebulan duit semua cukup bini makan dengan lecu bedak dengan pakai ya dia tu. Maka hak tu laki gitu beli sore tu lain hak tu tak jadi syarikat. Jaga dah. Atas dia ke sebelah nak wilah kalau dia bercerai buka. Hak ni hak dihumi dia lontung syarikat dah. Maka duit ni kena bagi sama banyak. Kehasilan hari-hari pun kena bagi sama banyak. Ada hak bagi isteri. Tok laki nak pergi dia sore salah. Salah. Kalau cerai buat kadah pun duit tu kena bagi. Lepas tu duit taruh kalau lah boleh 100,000, 50,000 sore. Atas hasil laba tu. Apa dah tu? Tu 50,000 sore. Lepas tu harga coleh tu kalau jual 10,000, 5,000 sore. Ya kan panggil sama-sama duit. Ni kan panggil duit syarikat. Bukan syarikat mati. Syarikat masa hidup tak kalau bercerai buka. Wajib kena belah dua. Sama banyak ni. Bukan masalah asabah peninggalan daripada mati pesaka. Dah ni. Bukan makan romok, bukan makan sumun bagi seorang mati makan sumun. Kalau tok laki kalau bini mati tu panggil makan romok, tak ada hari dah. Ni kerana dia panggil bercerai hidup. Wajib kena bagi sama banyak. Kerana lontung sama banyak. Sini cerita. Tak ada payah ni. Lepas tu apa lagi Faruk? Lepas tu tok laki tak awi. Ni payah belaka ni. Tu nafsu. Nafsu lah. Tok laki tak awi apa? Dosa ni wallah alam. Dosa tu dosa. Tak boleh. Kena bagi. Tak selagi bagi duk makan duit tu berdosa. Banyak mana Allah Ta'ala tu mengetahui kan. Nanti jumpa akhirat. Tapi dosa besar mana tak tahu. Tapi dosa besar. Bukan kecil belakang ni. Bukan kecil masalah duit pitih ni jaga. Tak boleh lagu tu tak boleh. Tu silap banyak dalam agama tak boleh. Dia ingat dah agama dia dua terbaik. Satu terbaik dengan hukum daripada Allah dan Rasul. Yang kedua terbaik dengan nafsu. Nafsu tak ada. Dan nafsu dia mari kepada syaitan. Tu saya royak ni benar daripada hukum. Dia dengan nafsu tak ada payah. Nafsu gitu lah. Dengan hukum pun tak payah lagi. Dengan nafsu dia dengan nafsu ikut gerak lah. Biasa kata dia tak ada apa, dia benar dia lebih ke. Tapi ingat dah. Hari masa dah yaumatu belasarair. Di hari itu nak zuhir satu-satu. Hari mana ni? Hari lepas mati. Kalau esok lusa pun nyata. Honing lah tempat kita menyesali. Tak boleh. Jagalah. Tidak Allah Ta'ala tak latih lah Rasul. Mari nak jaga daripada ummah.
baina wa bainakum, di antaranya sama kita. Sesama tu tak boleh turut nafsu, jaga kita sekali-kali daripada harta benda, hukum-hukum daripada Allah Ta'ala. Waktu putusnya di akhirat akan nyata satu-satu. Jelas lagi orang asing dah masuk. Orang agama asing masuk Islam. Bah tu? Ya tu nak dia pendapat tu tak kena jauh dan masuk sunat. Bahawa tu nak atau sunat. Orang agama asing tak ada kira lelaki perempuan. Setengah kata tak kena berjawi. Dia gini. Tak kira perempuan dan lelaki. Ya asal hukum di dalam Islam kitanya lelaki dan perempuan. Sebab bukan lelaki saja. Kalau lelaki ya kena kerak banyak, kena buat terbaik kulit, sekat hasyafah tu. Hasyafah tu gelar tu. Kalau tino memang kena kuti, dia panggil kuti. Walaupun dia umur 40. Sunat berkuti dia panggil. Jatuh pun sunat juga. Tapi tengok, dia oleh orang tua ni dia terleceh habis dah. Kalau tak jawi pun dia habis dah terbaik. Kepala dia tu orang panggil hasyafah, takak tu. Harap maaf kalau habis buat dia kalau hok bahasa buta, hok bahasa tak ada lepas hasyafah, takak tu dia tu. Duk berkuluk dalam tu orang panggil najis, duk semaya dia tu. Kerana tanpa semaya dia tu tak sah lah. Kemudiannya dia tu terdacan siap habis dah. Tak ada apa dah. Tak ada kuluk, tak ada apa dah. Ini mengata ulama sunat lagi. Sunat buai kulit tu. Sunat. Betina pun sunat berkuti. Dalam mazhab di antaranya sunat kita buai kulit sekat hasyafah. Dalam hatu ada juga, dia tak ada najis juga, harus lah. Tapi kita ambil nasbah kepada sunat, makanya walaupun tak wajib, sunat kita khatam. Sunat kita berkhatam. Kalau bahasa tak terleceh kuluk duk dalam tu wajib khatam. Tu wajib. Wajib dalam buai kulit tu. Jadi duk luar tu hasyafah takak telah wayak mudah-mudahnya. Tapi kalau dia siap dah, moga orang tua kadang-kadang dah umur 30, 20, 30 tu dia orang panggil terleceh duk luar sendiri dia dah. Kepala hasyafah tu. Walau begitu pun sunat berkhatam. Sunat berkhatam. Mulailah comel sekali. Kita wiwak tanah kerana orang Islam memanglah dia sunat sekuat-kuatnya berkhatam dia. Mulai. Bahkan berjadi hikmat. Khatam ni. Bagi orang agama asing masuk Islam ni sunat. Ada dah. Lepas tu akhir sekali dah saya nak ijazah malam ni satu doa. Kerana banyak minggu dah doa ni. Mulai 9:10 minit, 9:15 sudah. Berarti ayah-ayah dan mama, ibu dan bapa. Ni satu doa yang boleh kita beramal. Untuk kita maslahati anak-anak kita sendiri. Iaitu dia kata sini dalam tausiah katanya, tengok dah. Dia kata ini adalah doa untuk iaitu kita sendiri, kita orang tua lah, 30-40 ayah dan mama ataupun anak cucu. Hak bahasa demi tak mau henggo. Demi lah kan ning demi. Demi tak boleh kira dah. Hanya mari sebentar-bentar bahasa penyakit demi ni. Lebih-lebih lagi musuh dekat dengan banjir ni. Masuk dekat dengan banjir ni mudah demi. Demi walah demi lan ini rumah deketu dah di klinik tu mudah. Kok menara jalan mudah kita pergi habis 1000 cuk. Tapi hak bahasa ada budak-budak dah orang tua pun ada bahasa payah. Payah hingga demi. Jadi hari ni demi, esok segar, lepas tu lusa demi kelek, ringin panas, hak kecil-kecil tu merah mata, berdene, hidung, tidur malam teriak, demi tak sekebah. Ya ada tu. Demi cacing macam-macam dah. Asalnya demi. Maka ni dia. Daripada satu ayat suci Al-Quran, kita tengok di dalam suratul Ra'd ayat 30.
berbunyi lagu ni untuk penawar demi. Kerana ayat suci Al-Quran itu adalah daripadanya ubatan. Untuk menjadikan satu ubatan yang paling baik, yakni anugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabit Allah Taala menurunkan Al-Quran adalah jadi perubatan, jadi rahmat bagi sekalian alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Jadi ubatan rahmat bagi sekalian orang mukmin di atas muka bumi. Itu ayat suci Al-Quran. Hak saya nak baca ni ayat suratul Ra'd. Demai panah, demai hidung, demai kepala sakit, kepala sosai-sosai makan ubat sikit pun henggo-henggonya demai kelait. Dah lebih-lebih anak cucu kita hak umur 2 3 tahun 4 tahun. Lepas tu baca siup. Baca siup dia oleh 3 kali. Tekah matahari turun. Lepas pada zuhur kita baca sampai ke malam boleh. Ia lebih afdal, lebih mujarab serta kiizmi Allah Taala. Geleceh matahari. Adapun sebelah pagi pun boleh. Tapi hak maksud dia nak-naknya ambil masa lah. Afdal dia lebihnya. Moga-moga kerana belah petang dia matahari turun, penyakit pun turun, atau menjadikan asbab tu. InsyaAllah ta'ala. Ayat bunyi gini. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta. Bal lillahil amru jami'a. Ya syafi, ya kafi, ya mu'afi, wa bil haqq anzalnahu wa bil haqqi nazala. Habis, sudah. Bunyi lagu tu. Perhati dah sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta. Bal lillahil amru jami'a. Wakah habis kat tu ayat suci Al-Quran. Suratul Ra'd ayat 30. Lepas tu tambah lep belakang, ada tambahan. Ini bukan daripada ayat suci. Ini berdoa dengan Allah SWT. Ya syafi, ya kafi, ya mu'afi, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazala. Tu 2 kali. InsyaAllah dah Faruk dah. Nyata dah kena. Nak sekali lagi boleh dah. Ni kita pelacak sekali lagi dah. Kita baca syuk. Kalau di budak-budak kita baca syuk boleh 3 kali betul-betul. Nak tidur boleh 3 kali. Kalau kita orang tua tak ada kena syuk, kita baca. Baca niat kata Allah Ta'ala menyembuhkan tiap-tiap penyakit. Ana tadawau, makanya haruskan kita berubat. Berubatlah dengan serta kiizmi Allah Ta'ala. Tapi kita cari ubatan halal-halal. Lebih lagi daripada syuk daripada ayat suci Al-Quran itu kalamullah. InsyaAllah Ta'ala. Moga-moga dengan biiznillah. Ni sekali akhir saya baca iaitunya Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta. Bal lillahil amru jami'a. Sekat tu ayat surat ayat Al-Quran suratul Ra'd ayat 30. Lepas tu tambah dengan doa. Ya syafi, ya kafi, ya mu'afi, wa bil haqq anzalnahu wa bil haqqi nazala. Habis. Kita ada sakit demam kita sendiri, orang tua, anak kita, cucu kita baca syuk budak-budak umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. InsyaAllah Ta'ala kita yakin dengan ayat suci Al-Quran yang memberi sakit tak dapat tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bui sembuh tak lain tak bukan dengan Allah Ta'ala lah yang memberi berkah serta dengan biiznillah. Moga-moga kita dapat rahmat dunia selepas pada hari mati kita. Betul-betul kita yakin dengan ayat suci Al-Quran kalamullah sebagai wak perubatan
jadi satu penawar yang paling besar sekali-kali bagi kita orang Islam serta beriman. Kau datang saja malam ni dan saya undur diri dengan lafaz mulia wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.